subsidi datang kerana ada satu program sebelum ini ataupun satu dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini, iaitu kawalan harga. Di Malaysia memang menjadi satu kemestian untuk kerajaan mengawal produk-produk ataupun komoditi makanan khususnya tertentu untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Ayam, telur salah satu daripada komoditi ataupun dua komoditi yang menjadi perhatian kerajaan kerana kepentingannya kepada rakyat, sumber protein paling mudah, paling murah untuk rakyat. Apabila kawalan harga dilakukan ke atas komoditi ini, dahulunya kawalan harga itu program dilakukan secara bermusim. Tetapi selepas COVID melanda negara pada Mac 2020, maka bermulalah kesan yang lama, yang mendalam kepada keseluruhan ekosistem bisnes di negara kita, termasuk untuk komoditi ini, sektor ayam telur. Disebabkan oleh kesan COVID itu sangat besar kepada industri, maka ia menekan cost of production. So cost pengeluaran meningkat, menyebabkan harga naik mendadak. Dan bekalan juga dilihat pasang surut. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada kerana faktor-faktor cost of production tadi. Jadi pengeluar terpaksa menguruskan ladang mereka berdasarkan kepada keperluan permintaan dan juga kemampuan mereka untuk menanggung, menyerap kos-kos. Jadi sebab itu berlaku ketidaktentuan harga dan bekalan. Kerajaan mengambil keputusan mengawal harga ayam dan telur waktu itu. Dan kawalan itu dilakukan secara lebih panjang daripada biasa. Kita lihat bermula daripada Februari 2022 sehinggalah Oktober tahun ini, kawalan dilakukan secara berpanjangan, dan kawalan itu sebenarnya tidak baik untuk business people, untuk industri, tetapi baik untuk rakyat kerana kita dapat menjamin harga yang baik untuk rakyat. Kesan kepada industri perlu kerajaan tampung sedikit. Jadi itulah datangnya subsidi. Jadi subsidi diberikan kepada penternak ayam dan telur untuk mereka untuk cushionkan ataupun untuk menyerap sedikit cost of production yang ditanggung oleh mereka, walaupun tidak sepenuhnya sebenarnya. Sebab itu kita kata kita kawal harga pada tahap tertentu supaya rakyat dapat mampu mendapat bekalan komoditi berkenaan. Dalam masa yang sama, kos yang ditanggung oleh pengeluar akan ditampung sebahagiannya oleh kerajaan. Sebahagian lagi terpaksa ditampung oleh pengeluar ataupun pihak industri atas dasar untung rugi. Itulah risiko yang mereka perlu ambil waktu itu. Atas dasar itu, kerajaan melaksanakan program subsidi ayam dan telur sepanjang 20 bulan pertama. Kos tadi 20 juta sebulan, bukan murah. Dan kerajaan mengambil risiko yang besar untuk memperkenalkan satu lagi elemen subsidi baru dalam ekosistem ekonomi negara yang mana tidak pernah ada sebelum ini. Jadi keputusan dia buat untuk menarik balik subsidi ini sebenarnya bertepatan dengan kehendak industri, kehendak ekonomi. Kerana pengenalan terlalu banyak subsidi dalam ekonomi tidak memungkinkan persaingan berlaku secara adil dan saksama. Dilihat di satu sudut nampak baik untuk rakyat, tetapi di satu sudut lain dilihat tidak sihat untuk ekonomi dan juga untuk industri berkembang. Sebab itu keputusan dibuat mulai 1 November, kerajaan menarik balik subsidi untuk ayam sahaja dahulu, telur masih dikekalkan atas faktor-faktor tertentu.